Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Khawarij. Mazhab yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain bersyiah. Mereka keluar daripada bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Syiah melampau taksub pada Sayyidina Ali, Khawarij pula menentang Sayyidina Ali setelah bersama dengannya. Mereka berpecah kepada beberapa mazhab. Di antaranya Al-Muhakkimatul Ula. Inilah awal yang diberi kepada golongan Khawarij. Mengambil sempena dengan sikap mereka menentang tahkim. Dan mereka berkata, La hukma illallah. Tiada hukum yang sebenar melainkan Allah. Apabila terdapat kumpulan yang mahu mendamaikan dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhumah, balik pada hukum Allah. Dan memanglah Quran mengatakan, fa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل إن الله يحب المقسطين. Surah Al-Hujurat. Apabila dua kumpulan orang Islam berperang, hendaklah perdamaikan di antara keduanya. Balik pada hukum Allah. Jika salah satu daripadanya melampau, tak balik pada hukum Allah, perangi yang melampau itu sehingga dia kembali pada hukum Allah. Setelah dia kembali, hukumkan mereka dengan hukum yang adil. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang adil. Apabila terbunuhnya Ammar bin Yasir dalam perang Siffin, di sana ada hadis Nabi SAW yang bersabda, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh satu kumpulan yang durhaka. Ammar berperang di perang Sayyidina Ali. Setelah hari ini tidak syak lagi, Sayyidina Ali betul. Dan sebab itu Sayyidina Ali diiktiraf oleh Khulafa Rashidin yang sah. Namun kita menganggap bahawa kumpulan yang satu lagi salah ijtihad. Tak sampai kita nak hukum di luar perintah Islam. Tidak boleh. Dakwanya begitu. Di sana terdapat kumpulan yang tak puas hati dengan tahkim, keluar dari Sayyidina Ali. Keluar juga dari Muawiyah. Tak betul belaka. Dikenali dengan Khawarij. Mereka juga dikenali dengan Al-Haruriyah. Mengambil sempena nama tempat mereka berkumpul, iaitu Al-Harura. Dikenali juga dengan nama Ashrah. Kerana mereka berkata, syaraina anfusana min Allah.
nuqatilu fi sabilillah fa naqtulu aw nuqtal. Kami menjual diri kami daripada Allah. Kami berperang perjalanan Allah dan kami membunuh dan dibunuh kerana Allah. Ini satu pahaman yang salah. Di antara perkara menjadi pegangan mereka ialah yang pertama, Ali radhiyallahu anhu mereka bersalah kerana menerima hukum manusia bukannya hukum Allah, kata mereka. Seterusnya mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Ini puak pelampau, pecah pula. Kita akan baca kemudian. Mereka menyalahkan Uthman radhiyallahu anhu, mengecam dan mengkafir para sahabat radhiyallahu anhum yang terlibat di peperangan Al-Jamal dan Siffin. Al-Jamal ni sejak Aisyah ummul mukminin, Talhah dan Zubair. Ini semua sahabat-sahabat yang Nabi sebut masuk syurga. Disebut dalam hadis masuk syurga. Disebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Quran. Macam mana mereka hukum begini? Ini sudah jadi sesat. Dua jawatan khalifah boleh diberi pada bukan Quraisy. Walaupun di masa Quraisy dianggap menjadi kabilah paling kuat dan berpengaruh. Kadang-kadang mereka mengharuskan tidak perlu adanya iman, tak perlu pemimpin. Maka begitu je, bebas. Mereka membai'ahkan Abdullah bin Wahab Ar-Razi sebagai imam. Pandangan mengatakan bahawa ketua negara asal orang Islam, tak kira siapa dia. Sedangkan ada hadis mengatakan Alimatu min Quraisy, memimpin daripada Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling berpengaruh. Para ulama mengatakan makna Quraisy ni ialah kabilah yang paling berpengaruh. Bila Quraisy paling berpengaruh, mereka paling ramai orang Islam, mereka yang layak jadi pemimpin. Bila Quraisy sudah lemah, kumpulan lain pula lain. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, orang Kurdish jadi khalifah, orang Turki jadi khalifah. Keadaan sudah berubah. Di mana golongan Khawarij mengatakan tak ke bangsa apa boleh jadi ketua negara. Tak ada pengaruh pun tak apa. Hanya ada juga sekarang ni orang yang berbuat begitu. Asal orang Islam sudahlah, tak ke apa-apa. Ini sebenarnya pandangan mazhab Khawarij. Dan sebahagian Mu'tazilah. Al-Ibadiyah. Satu mazhab Ibadiyah. Mereka ialah pengikut seorang mana Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Abdullah bin Ibad ni ialah seorang ulama tabi'in. Ini bukan calon-calon. Imam dalam ilmu tafsir. Abdullah bin Ibad. Di antaranya ialah Jabir bin Zaid. Ini juga imam dalam ilmu tafsir. Jadi pendapat ini menisbahkan dengan Ibadi Abdullah bin Ibad. Kalau kita baca pendapat dia ni, tak ada kena-mena Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad ni ulama yang tersohor, yang terbilang, termasuk dalam tabi'in, murid Ibn Abbas, riwayatkan hadis Ibn Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Jabir bin Zaid juga imam tetap ilmu tafsir, termasuk kalangan tabi'in. Kalau kita baca pendapat Ibadi, kadang-kadang pendapat Ibadi juga sudah tersasul. Beberapa kitab melaporkan tak betul. Orang Ibadinya pendapat dia lain. Dia lapor dalam kitab-kitab lain pula. Kena baca kitab dia betul. Mazhab ini adalah paling ramai pengikut kalangan Khawarij. Dan mempunyai pengikut sehingga sekarang. Di negeri Oman. Penduduk Oman mengikut mazhab Ibadi. Zanzibar ialah pulau dekat Tanzania. Penduduk Ibadi. Dan beberapa buah di utara Afrika. Iaitu Algeria, Libya, Morocco, sebahagian Mauritania. Ini ada mazhab Ibadi. Mereka juga dianggap golongan Khawarij yang paling sederhana dan tidak keras seperti golongan Khawarij yang lain. Di antara ajarannya, ini juga dilapor dalam kitab itu tulislah. Tapi kalau kita baca dalam kitab Ibadi, sama dengan kita aja sebenarnya. Tapi saya tak tahu mengapa pengarang kitab ni masuk benda-benda macam ni. Yang pertama, orang-orang kafir kalangan umat ini terkeluar daripada syirik dan iman. Dan mereka bukan mukmin dan bukan kafir. Mereka diterima menjadi saksi dan diharuskan bernikah kahwin dengan mereka. Darah-darah mereka haram pada rahsianya, halal pada zahirnya.
Iaitulah orang Islam yang mengerjakan dosa besar. Dia anggap kafir. Ini sebahagian Khawarij berpendapat begitu. Tetapi saya rasa mazhab Ibadi tidak begitu. Ibadi yang ada pada hari ini. Beza dengan kita sikit saja. Iaitulah dia sembahyang tak letak tangan di dada. Pakai lepas tangan. Kemudian bila baca Fatihah sembahyang tak kata amin kuat bersama dengan imam. Khutbah jemaah ada bismillah. Itu je. Tak banyak khilaf dengan kita. Ada kitab melaporkan dia membatalkan hukum hudud. Itu tak betul. Sebabnya kita Ibadi juga ada hukum hudud. Macam kita juga. Dua mereka bertelengkoh dalam perkara munafik. Ada yang berkata munafik itu terkeluar daripada syirik dan iman. Ada yang menyatakan munafik itu ia adalah dosa besar. Dosa besar juga kafir. Kerana Khawarij yang melampau. Dan ada pula yang berkata kita serahkan sahaja kepada nama yang lebih oleh Allah, iaitu munafik. Sebut munafik yang sebut kafir. Mereka mempunyai perbezaan pendapat dengan kita dalam beberapa perkara hukum fiqh. Di antaranya mereka menambah hukum berhubungan had dengan diminta taubat. Minta taubat ni wajib. Dan malah dalam hadis mengatakan Nabi menggalakkan orang bertaubat. Bila ada seorang yang berzina, Nabi tanya dia gila ke tidak? Dia mabuk ke tidak? Kemudian Nabi biarkan. Semayang. Ma'in bin Malik. Semayang. Setelah semayang datang lagi. Minta jatuh hukum hudud. Setelah 3 kali, barulah jatuh hukum hudud. Dan begitu juga dengan Al-Ghamidiyah, perempuan yang mengandung. Datang jumpa Nabi. Nabi suruh dia balik. Sehingga melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, tak ada sebab cari, datang sendiri bawa anak. Nabi suruh balik lagi. Dengan anak tu, selepas susu. Datang lagi, bawa jatuh hukum hudud. Dan ada hadis mengatakan, digalak, maka dibunuh. Seperti hak yang kena kepada pencuri dan sebagainya. Ini beza sikit. Kalau kerak tangan tu, kerak tapak lengan. Kemudian berlaku lagi beberapa penyelewengan dalam mazhab Ibadiyah. Sehingga terkeluar daripada pendapat pengasasnya. Di antara pendapat yang tumbuhkan mereka ialah Al-Yazidiyah. Kita baca kemudian. Wallahu a'lam.